Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Di sini saya akan bertanyakan sedikit beberapa persoalan jawab perkara-perkara yang sering berlaku dalam masyarakat kita yang sembahyang. Dengan sebab ada di antara mereka melaksanakan ibadah sembahyang, kadang-kadang tidak menepati bagaimana yang dikehendaki oleh hukumnya. Jadi bertolak daripada tidak menepati pelaksanaan sembahyang pada menepati hukum, kadang-kadang boleh melibatkan ibadah sembahyang tadi terbatal. Setidak-tidaknya kalau tidak terbatal pun boleh menghilangkan fadilah sembahyang tersebut. Maka dari situ pada hari ini saya ada kemukakan sedikit untuk menyenangkan faham dari hal yang tersebut dengan berbentuk soal jawab. Saya yang soal dan juga sayalah yang jawab. Kedua-duanya sekali. Soalan pertama. Adakah sunat bagi imam atau Bilal? Bilal itu muazzin lah. Masyhur di lidah orang Melayu dipanggil Bilal. Adakah sunat bagi imam atau Bilal selepas qamat? Ia berkata as-salatu jami'ah. Maknanya sembahyang fardu lah. Selepas dia azan, dia qamat, hampir nak sembahyang, adakah sunat dikata oleh imam ataupun Bilal dengan kata as-salatu jami'ah? Hal yang sebegini sering berlaku dalam masyarakat kita yang sembahyang Jumaat. Kadang-kadang berkata as-salatu jami'ah tu Bilal. Kadang-kadang imam. Dia bergilir salah seorang. Jawabnya berkata as-salatu jami'ah itu hanya sunat bagi sembahyang sunat yang berjamaah jua. Adapun sembahyang fardu sudah memada dengan qamatnya itu. Tak usah lagi dikata olehnya as-salatu jami'ah lagi. Satu soalan. Soalan yang kedua. Apakah kiranya kalau seorang yang hendak berimam kepada orang yang sedang sembahyang? Kita pergi masuk masjid surah, kita nak sembahyang, ada orang duduk tengah sembahyang. Adakah boleh dilengkapkan tangannya ke atas kepala bahu yang sedang sembahyang itu? Dan cara kelakuan sebegitu kononnya digelekatkan tangan atas kepala bahu orang tu, kononnya seolah-olah memberitahu kepada yang sembahyang itu ada orang hendak berimam dengannya. Maka cara sebegini sudah berluasa, utamanya di sebelah pantai barat kita hari ini. Sudah berluasa sana sini. Kalau orang tengah sembahyang, ada orang datang nak berimam kepada tengah sembahyang, dia gelekatkan tangan di atas kepala bahu orang sembahyang tu. Adakah cara begitu menepati bagaimana kehendak hukum? Jawab, cara hendak beriman kepada orang yang sedang sembahyang itu tidak disuruh sebegitu. Pada syarat tidak suruh begitu. Jadi perkara ketetapan syarat jangan dilanggar, utama sekali dalam perkara sembahyang. Kalau dilanggar, kalau tengah sembahyang jadi batal sembahyang.
Kalau tidak sembahyang lagi langgar, setidak-tidaknya tidak mendatang apa-apa faedah. Kalau tidak melibatkan kepada haram. Sehingga orang yang sedang sembahyang itu, cara hendak beriman kepada orang sedang sembahyang itu tidak disuruh begitu. Seperti mencuih orang sedang sembahyang. Itu bukan cara dia. Hanya kalau kita nak beriman kepada orang sedang sembahyang tu, memada bersama imam itu di sebelah kanan imam jika makmum itu laki-laki. Kalau imam sedia ada ni orang lelaki, dah kita nak beriman dengan orang tu, kita pun orang lelaki juga, orang panggil seorang sama seorang, imam dengan Bilal. Kiranya kita nak beriman dengan orang tu, tak usah lagi kita pergi cuih kepala bahu orang tu. Hanya memada dengan kita pergi masuk duduk sebelah kanan imam tu. Jangan duduk di belakang. Duduk sebelah kanan. Duduk sebelah kanan imam pun biarlah terranjak. Tumit makmum tadi ke belakang sedikit daripada tumit imam. Maka pekerjaan mencuih orang tengah sembahyang itu tidak ada cara hendak, tidak ada cara hendak beriman orang sedang sembahyang pada mana-mana kitab fiqh. Kalau kita buka lambaran kitab fiqh, tidak dikemukakan oleh fuqaha kita. Kononnya nak beriman kepada tengah sembahyang, kena pergi cuih kepala bahu orang tu. Tak ada begitu. Dengan cara dilaku yang sebegitu akan timbul persoalan. Orang yang hendak dijadikan imam itu pelbagai anayan olehnya. Kalau kita buat begitu, akan timbul persoalan. Orang tengah sembahyang tadi, dia buat anayan. Antara anayannya, orang bagi cuih kepala bahu aku ni, aku sembahyang tidak mengarah kiblat ke? Kalau dia orang tu orang luar. Ataupun andaian dia, aku sembahyang ni belum masuk waktu lagi kah? Ataupun aku sembahyang ni ada tarik cicak di kaki kah? Ataupun aku sembahyang ni ada kain koyak di belakang kah? Lah akhir sudahnya dia berhenti sembahyang ke dia dah. Dia akan timbul persoalan begitu. Sebab perkara yang sebegitu tidak ada dinyatakan pada mana kitab fiqh. Kecuali perkara yang sebegitu sudah dijelas oleh ulama fuqaha dalam kitab fiqh. Kononnya kita nak beriman kepada orang tengah sembahyang, kita pergi cuih kepada bahu orang. Jadi maka orang yang kita buat iman tadi, kiranya dibuat hal yang begitu, menunjukkan bahawa dia tu jahil dalam bab sembahyang. Dia tak ngaji bab fiqh, bab sembahyang. Maka kalau perkara yang tidak ada, dinyatakan oleh ulama yang sebegitu, kiranya kita adakan dia, boleh membawa kepada perkara yang tidak elok. Membawa yang tidak elok. Setidak-tidak mengganggukan ketenteraman orang sedang sembahyang. Kalau tidak, menghasilkan aniaya dengan pelbagai perkara yang tersebut. Soalan yang ketiga. Apa hukumnya makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam? Ini bahasa jenis belorak ni. Jenis belorak gelojoh ni. Imam mula takbir, dia pun mula dah. Lalah kali betapa gelojohnya dia, imam tak sudah lagi takbir, sudah dia dulu. Tu dah teruk berdoa lalu dah tu. Alasan dia buat gitu mungkin dia terbaca dengan katanya satu kelebihan. Dikala kita sembahyang jemaah sempat kita takbir ratul ihram bersama dengan imam. Itu faham tak betul tu. Bukan makna bersama berlomba begitu. Apa hukumnya makmum bertakbir ratul ihram serentak dengan imam? Atau belum lagi imam selesai takbir, maka lalu makmum itu mulai takbirnya. Apa hukum makmum yang sebegitu? Kalau tidak serentak pun, imam tak habis lagi takbir, dia pun mula dah takbir dia. Jawabnya, makmum tersebut, makmum yang serentak takbiratul ihram bersama imam itu, tiada sah sembahyangnya mengikut kaul asah
dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i mengikut kaul asah. Kaul yang kuat. Kaul yang tepat pendapatnya. Tidak sah. Tidak sah. Kecuali muqabil asah tu lain lah. Itu dah lemah dah tu. Dan kalau makmum itu mendahului imam, apa macam pula? Imam tak takbir lagi, dia takbir dah. Tiada khilaf lagi. Tiada sah semaya. Tak ada khilaf ulama lagi dah. Muafakat ulama kata tidak sah. Kalau hak serentak dengan imam tu masih lagi ada khilaf. Tapi sungguh pun ada khilaf, mengikut pendapat yang asah, tidak sah juga. Sebab Nabi kata, iza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, maka hendaklah kamu ikuti takbirnya. Maknanya kita bagi jalan ke imam dulu takbir. Selepas daripadanya, barulah kita makmum bermula takbir. Jangan digelojoh. Antara soalan. Seterusnya soalan yang keempat. Di manakah tempat duduk makmum yang seorang semasa berjamaah itu? Makmum seorang. Makmum seorang berimam, dia duduk di mana? Adakah menepati duduk di belakang imam? Sedangkan makmum itu laki-laki. Lain pula kalau perempuan. Perempuan tak ada pilihan tempat lah di belakang imam. Jawabnya, makmum yang laki-laki seorang, kalau makmum lelaki itu seorang, hendaklah di kanan imam. Duduk belah kanan imam. Tetapi keadaan tumit makmum tadi, biarlah teranjak ke belakang sedikit daripada tumit imam. Walaupun duduk belah kanan sekalipun. Tumit itu. Ukuran yang tumit. Jangan disama dengan tumit imam. Kalau dia sama tumit makmum dengan tumit imam, satu garisan, makruh, meluputkan fadilah jemaah. Dia naknya biar ke belakang sedikit daripada tumit imam. Bukan hujung kaki, tumit. Kalau kehadapan tumit makmum dari tumit imam, akan tentu tiada sah sembahyang makmum. Dia ada 3 hukum keadaan ukuran tumit tadi. Kadang-kala tidak sah sembahyang makmum, kadang-kala makruh, kadang-kala sah serta dapat pahala. Soalan 5. Kita terus 5 minit lagi. Masa jimat. Soalan kelima, apa hukum makmum bergerak serentak dengan imam? Dia bergerak selari dengan imam. Seperti rakaat, iktidal dan sujud. Imam rakaat, dia rakaat sekaligus dengan imam. Dia tak bagi jalan, imam dulu rakaat. Jawabnya, dia serentak pergerakan dengan imam itu tidaklah membatalkan sembahyang. Tidak semacam takbiratul ihram tadi. Tetapi sungguh pun tidak batal, makruh, meluputkan fadilah jemaah. Rugi juga. Makruh boleh menghilangkan pahala jemaah yang 27. Bagaimana yang ditegaskan oleh Imam Rafi'i dan Ibnu Rifa'ah. 2 tokoh ulama yang unggul ni memperkatakan kalau diserentak perbuatan dalam sembahyang dengan imam boleh menghilangkan pahala jemaah, iaitu Imam Rafi'i dan Ibnu Rifa'ah. Sebab Nabi kata apabila imam tu rakaat, farka'u, maka kamu rakaat. Maknanya biar sempurna imam tu rakaat dulu, biar sampai imam kepada hak rakaat dulu, baru kita tu rakaat. Begitulah iktidal dan sujud. Soalan yang ke-6. Kita fokus kepada soalan-soalan penting dalam bab sembahyang. Kalau nak cerita dalam fadilah Ramadan ni dah banyak dah. Dah ada kata makan tak habis dah. Kita fokus kepada ilmuwan. Berkisar dalam bab solat, bab sembahyang yang merupakan suatu ibadah yang penting di dalam Islam kita. Satu lagi soalan. Soalan yang ke-6. Hal terjadi berluasa hari ini. Apabila ni? Apa benda jadi ni? Hal terjadi berluasa hari ini, iaitu kelakuan imam. Iaitu dikala imam berkata, makna perkara terjadi itu dikala imam tu kata, Sami Allahu liman hamidah. Maka
makmum hanya berkata Rabbana lakal hamd. Adakah menepati aturan sembahyang mengikut mazhab Syafi'i? Kita orang Melayu ni tak lain, tak bukan mazhab fiqhnya Syafi'i. Kalau mengaku Hanafi pula tak boleh makan telur penyu lah. Imam kata sami Allahu liman hamidah. Makmum tadi ramai-ramai menyahut Rabbana lakal hamd. Apa macam? Tengok. Jawab mengikut pendapat fuqaha mazhab Syafi'i. Ahli fiqh mazhab Syafi'i. Sunat juga makmum mengucap sami Allahu liman hamidah walaupun imam tu sudah kata sami Allahu liman hamidah sekalipun. Sunat juga makmum sami Allah. Sami Allah ni sunat belaka. Imam pun sunat, makmum pun sunat, munfarid pun sunat. Munfarid ni orang semayang berseorangan. Nah, masa mana dia kata sami Allah? Seketika mengangkat kepala tu. Setelah berdiri betul, baru dia baca Rabbana lakal hamd. Ini kalau kita sambil-sambil angkat kepala, Rabbana lakal hamd. Lepas tu berdiri betul nak baca apa? Tak baca apa, mengelompong lah. Tak kalau berdiri betul nak baca, sami Allahu liman, hai guana gitu. Dia mengaji fiqh mana ni? Bersalah mazhab Hambali dan Maliki. Lain pula. Mazhab Ahmad bin Hanbal dan mazhab Malik bin Anas. Imam kata sami Allahu liman hamidah, baru dia. Makmum tadi menyahut Rabbana lakal hamd. Boleh jadi depa-depa hari ni dia meniru. Setelah dia pergi umrah di Mekah Madinah tu, dia tengok orang semaya dalam masjid Mekah Madinah tu dah nah. Imam kata sami Allah, makmum hanya sahut Rabbana. Itu mazhab lain. Satu lagi. Kita setakat 8 soalan. Masa dah habis. Soalan ke-6. Ke-6. Tadi yang ke berapa? Ke-6. Yang ke-7 dah lah. Soalan yang ke-7. Apa hukumnya makmum berdiri keseorangan di belakang sah? Makmum berdiri keseorangan di belakang sah. Dia datang semai jemaah lewat tu, sampai dah sah dah penuh. Tak ada celah nak mencelah. Apa hukum kalau dia sembahyang seorang tergedik-gedik di belakang sah? Jawab, hukum makmum tersebut makruh. Meluput pahala jemaah. Makruh boleh menghilangkan sama sekali fadilah jemaah yang 27. Kalau dia sembahyang berseorangan di belakang sah. Dengan sebab itulah kok mana sekalipun kena masuk sah. Kalau ada celah, mencelahlah. Kalau tak ada celah, biar terada di dalam sah juga. Dengan itu, jika sah yang ada itu sudah penuh. Nak mencelah macam mana? Dah rapat-rapat belakang dah. Maka hendaklah menarik salah seorang daripadanya, kena tarik salah seorang mereka yang berada dalam sah. Kena heret seorang untuk bersama dengan kita jadi member. Setelah ada member sekurang-kurangnya 2 orang, berarti kita sudah berada di dalam sah. Dan syarat menarik itu mesti ada 5 perkara. Bukan sebarang nak tarik-tarik ni. Nak tarik orang dalam sah depan untuk bersama dengan kita ni kena ada syarat. Syarat dia kena ada 5 perkara. Pertama, makmum itu mesti merdeka. Tuh. Orang yang kita nak tarik bersama dengan kita jadi makmum dalam sah tu, orang merdeka, bukan hamba. Syarat. Yang kedua, yang diharap turun, ia orang yang kita ada harapan dia turun dia kalau kita tarik. Kalau tak tarik dia main, kita tarik dia naik, kita tarik dia. Lah kali batal semaya, lepas semaya bertumbuk dah. Mengapa orang kaca aku tengok semaya? Maknanya kita kena nilai dulu, tengok. Orang kita nak tarik ni muka mengaji ke tak?
Kalau muka tak mengaji, jangan kita bayang tarik. Tak terturun oleh dia. Yang ketiga, sah yang tidak kurang daripada 3. Kerana kalau turun seorang daripadanya masih ada lagi 2 orang. Bermakna sah tu kena ada 3 orang. Kalau kita tarik seorang, ada lagi balance 2 orang lagi. Kita 2, dia 2. Sebab masjid ni sempit sangat. Gagah-gagah boleh muat 3 orang je. Sebab tu jadi sah 3 orang tu. Kalau dalam sah di hadapan tu 2 orang, kita tarik dia mari seorang. Tinggal seorang tak masuk sah kawan tu pula. Kita sudah ada dalam sah. Itu dah. Yang keempat, yang menarik itu dalam suasana qiyam. Kita nak tarik orang tu dalam suasana kita berdiri. Jangan dalam masa rokok. Kita ada rokok baru kita pegang, orang tu tarik mari. Allah, payahnya orang tu nak undur belakang lah. Nak dalam sujud nak undur macam mana? Jadi kura-kura lah pula. Kena ada suasana berdiri kita tarik orang tu. Yang kelima, syarat kelayakan kita nak menarik orang di dalam sah untuk bersama dengan kita di belakang selepas ianya takbiratul ihram. Kita nak tarik orang tu kena takbir dulu. Allahu akbar, baru kita tarik. Jangan belum lagi takbir kita tarik dah. Kalau kita tarik dah, kita belum lagi takbir jadi kaca kita. Kaca macam mana? Kita ada buat penjanjian dengan orang. Nak bercakap dalam handphone umpamanya. Mustahak sangat dengan orang tu. Kita tak takbir lagi. Kita pun tarik orang tu dulu. Sebaik saja kita tarik orang tu turun, handphone kita mula bunyi. Lalu kita tinggal orang-orang kita tarik tadi, kita pergi layan handphone. Nyaya kawan ni. Naik pula jawab dah. Tapi kalau kita dah takbiratul ihram, walau macam mana bunyi handphone sekalipun, tak kalau kita nak batal semayang. Kita akan terus semayang kita. Sebab itulah syarat dia, kena selepas takbiratul ihram. Jadi setakat itu dulu tazkirah Ramadan kita pada hari ini. InsyaAllah satu CD lagi kita akan bersambung berbentuk soal jawab dalam bab sembahyang juga. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.